Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kumpulan kami akan membentangkan analisis keutuhan wacana bagi artikel persepsi pelajar terhadap aplikasi multimedia interaktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Ahli kumpulan terdiri daripada Nur Azaziyah dan saya, Ahmad Naim Hafizi. Isi kandungan video ini terdiri daripada definisi wacana, ciri-ciri wacana, keutuhan wacana, analisis keutuhan wacana dalam artikel, kejelasan dalam penulisan dan kesimpulan. Pertama sekali, definisi wacana. Menurut Raminah Sabran, wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat yang boleh terdiri daripada ayat, sejumlah ayat, ceraian, bab, buku, dialog, siri buku dan sebagainya yang di dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berturutan. Wacana merupakan kesatuan bahasa yang lengkap. Seterusnya, ciri-ciri wacana terdapat 7, iaitu kohesi, koheren, tujuan, penerimaan pembaca, maklumat, keadaan dan interteks. Ciri-ciri wacana yang pertama adalah kohesi. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, mendefinisikan kohesi sebagai kekuatan tarik-menarik antara molekul dalam sesuatu benda yang menjadikan molekul-molekul itu bertautan. Kohesi juga boleh difahami sebagai perhubungan yang erat, perpaduan atau jelekit antara satu dengan yang lain. Bahasa penulisan yang digunakan oleh penulis dengan sendirinya memerlukan ketepatan untuk membentuk kohesi dalam wacana. Yang kedua adalah koheren. Menurut Trigan, koheren adalah satu keserasian hubungan antara satu unsur dengan unsur yang lain dalam wacana sehingga membentuk satu pengertian yang bermakna. Asmah Omar mula mendefinisikan koheren sebagai satu keteraturan fikiran yang merujuk kepada bentuk-bentuk bahasa yang memperlihatkan pautan dalam sesuatu teks. Yang ketiga adalah tujuan. Semua penulisan ilmiah dihasilkan dengan tujuan yang spesifik sebagai perkongsian bermakna dengan kumpulan pembaca tertentu. Tujuan penting sebagai acuan yang menentukan bentuk penulisan. Bahasa yang digunakan dalam isi kandungan yang disebarkan. Wacana mempunyai tujuan khusus untuk mengemukakan maklumat, memberitahu, menghujah pandangan, memujuk, mengubah persepsi, menyatakan simpati dan sebagainya. Yang keempat, penerimaan pembaca. Dalam konteks penyampaian lisan, pendengar adalah penerima maklumat, manakala dalam penulisan, pembaca adalah penerima maklumat. Penyampaian fakta secara sistematik atau mengemukakan isu secara spesifik akan memudahkan penerimaan pembaca. Tahap penerimaan pembaca dianggap tinggi apabila dapat memahami sepenuhnya wacana yang disampaikan dalam penulisan. Penyampaian yang tidak mengandungi sentimen perasaan atau unsur-unsur prejudis akan memudahkan penerimaan pembaca terhadap penulisan. Yang kelima, maklumat. Maklumat dalam penulisan dapat disampaikan melalui perbincangan dan pengolahan idea yang berkesan. Hujah dan huraian berkaitan maklumat perlu jelas, teratur dan teliti dalam skop persoalan atau tajuk yang dipilih. Yang keenam, keadaan wacana merupakan ciri penting dalam penulisan akademik yang terbentuk dengan pengolahan rangkai kata yang baik. Penulisan perlu kreatif dan mahir dalam merangkaikan ayat utama dengan ayat lain bagi mewujudkan persatuan ayat dalam perenggan. Interteks. Interteks adalah pengetahuan sedia ada mengenai sesuatu perkara yang dibahaskan. Peranan wacana-wacana yang penting dalam membantu pembaca memahami perkara yang dibaca. Dalam setiap teks penulisan perlu menggunakan bahasa formal, tata bahasa yang betul, ilmiah dan jelas. Baiklah, seterusnya
Seterusnya adalah keutuhan wacana. Terdapat beberapa elemen dalam keutuhan wacana untuk memantapkan lagi penulisan. Yang pertama ialah keutuhan semantik. Seterusnya keutuhan leksikal, keutuhan gramatikal, dan akhir sekali keutuhan fonologi. Setiap keutuhan wacana ini juga membawa maksud dan fungsi yang berbeza. Baiklah, saya akan menerangkan setiap keutuhan wacana tersebut dengan lebih terperinci. Yang pertama ialah keutuhan semantik. Keutuhan semantik dijelaskan sebagai hubungan yang wujud antara bahagian-bahagian wacana. Keutuhan melibatkan hubungan-hubungan antara klausa dengan ayat yang terdapat dalam hasil penulisan. Di dalam keutuhan semantik juga terdapat pecahan supaya lebih dapat difahami, iaitu hubungan semantik antara bahagian wacana dan juga kesatuan latar belakang. Seterusnya, keutuhan leksikal. Menurut Faridah Nasir, keutuhan leksikal melibatkan perpautan antara perkataan atau frasa secara semantik atau makna dalam sesebuah wacana serta melibatkan unsur pengulangan perkataan. Terdapat 6 jenis hubungan yang membentuk leksikal, iaitu pembuka dan penutup, antonim, hiponim, korelasi, persamaan leksikal atau sinonim, dan pengulangan. Keutuhan gramatikal pula umumnya didefinisikan sebagai tata bahasa, manakala makna gramatikal merupakan makna yang muncul akibat proses gramatikal. Menurut Abdullah Yusuf, makna gramatikal adalah bidang kajian semantik yang mengkaji makna yang hadir daripada proses gramatikal seperti pengimbuhan, penggandaan dan pemajmukan. Seterusnya ialah keutuhan fonologi. Menurut Faridah Nasir, fonologi adalah kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa. Kamus Dewan juga memberikan maksud keutuhan sebagai perihal tentang sifat atau keadaan utuh, kebulatan atau kesempurnaan. Keutuhan fonologi yang terdapat dalam sesuatu wacana lisan dapat dilihat dari segi hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Untuk menganalisis keutuhan dalam wacana pula, kami telah memilih artikel yang bertajuk Persepsi Pelajar terhadap aplikasi multimedia interaktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Di dalam artikel tersebut, kami telah menganalisis kesemua keutuhan wacana yang terdapat dalam penulisan ini. Keutuhan wacana pertama yang kami telah analisis ialah kohesi. Seperti yang telah diterangkan tadi, kohesi merujuk kepada kekuatan tarik-menarik antara molekul dalam sesuatu benda untuk menjadikan molekul-molekul itu bertautan dan membentuk sesuatu maksud. Contoh di dalam artikel yang telah kami pilih ialah integrasi pelbagai media ini merujuk kepada konsep multimedia. Kedua ialah multimedia merupakan integrasi berbagai-bagai jenis media antaranya teks, suara, grafik, animasi dan video. Di dalam artikel kami juga terdapat koheren sebagai contoh. Menjadikan teknologi maklumat dan komunikasi ICT sebagai salah satu alat bantu mengajar sememangnya tepat dalam usaha meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Artikel ini mudah untuk difahami kerana mempunyai satu pengaturan secara rapi, kenyataan dan gagasan, fakta dan idea untuk menjadi satu untaian yang logik sehingga makna yang dibawa mudah untuk difahami oleh semua kelompok masyarakat. Di dalam artikel kami juga terdapat tujuan untuk menyatakan acuan yang menentukan bentuk penulisan, bahasa yang digunakan dan isi kandungan yang disebarkan. Secara ringkasnya, tujuan adalah perkara penting untuk menyatakan maklumat. Sebagai contoh di dalam artikel kami ialah kajian ini bertujuan mengenal pasti persepsi pelajar terhadap aplikasi multimedia interaktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran abad ke-21.
Seterusnya, penerimaan dalam artikel. Penerimaan dalam artikel bermaksud menyampaikan fakta secara sistematik atau mengemukakan isu secara spesifik bagi memudahkan penerimaan pembaca. Berdasarkan teks, contoh teks yang diberikan, penulis menggunakan nombor atau peratusan bagi merujuk kepada sesuatu, bagi merujuk kepada pelajar yang bersetuju, turut bersetuju ataupun tidak dapat menumpukan perhatian berdasarkan soal sidik yang diberikan berkaitan persepsi pelajar terhadap aplikasi multimedia interaktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam abad ke-21. Kita pergi pula kepada keadaan dalam artikel. Keadaan dalam artikel merujuk kepada penulisan yang kreatif dan mahir dalam merangkaikan ayat utama dengan ayat yang lain bagi mewujudkan kesatuan ayat dalam perenggan. Jika kita lihat pada teks yang diberikan, penulis memberitahu bahawa dapatan kajian beliau menunjukkan ramai pelajar mempunyai persepsi yang positif terhadap aplikasi multimedia interaktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini kerana pelajar beranggapan bahawa penggunaan aplikasi multimedia interaktif membantu mereka lebih memahami dan fokus terhadap sesuatu pelajaran dalam bilik darjah. Penulis menyimpulkan bahawa guru-guru perlu sedar tentang penggunaan aplikasi multimedia interaktif dalam kelas memberikan impak yang positif di samping meningkatkan kemahiran teknologi maklumat guru tersebut. Ini juga selain itu, ia juga dapat memperbagaikan kaedah pengajaran dalam bilik darjah. Pada masa yang sama, anak murid ataupun pelajar-pelajar dapat dilahirkan sebagai seorang yang kreatif, inovatif, celik IT dan berilmu pengetahuan dalam abad ke-21. Berdasarkan artikel yang kami telah analisis, terdapat penjelasan dalam penulisan tersebut. Yang pertama, penulis artikel menggunakan bahasa formal dalam teks dan tersusun. Seterusnya, penulis juga mempunyai tujuan untuk menyampaikan maklumat berkenaan topiknya dengan lebih jelas. Akhir sekali, penulis artikel juga mengaplikasikan ke semua wacana untuk memantapkan ayat dengan baik. Sekian sahaja penerangan daripada kami. Sekian, terima kasih.